Saya Pak Mat Urut Batin. Boleh lihat FB saya, Pak Mat Urut Batin. Hari ini saya nak bercakap tentang erectile dysfunction, ED. Kenapa zakar lelaki tidak tegang sewajarnya. Statement utama yang saya nak bagi tentang kenapa zakar lelaki tidak tegang sewajarnya adalah zakar lelaki tegang sewajarnya apabila jantung melalui salur darah menghantar darah yang sempurna dengan kuantiti yang cukup ke zakar lelaki. Kunci utama kata-kata yang saya sebut tadi adalah sempurna dengan kuantiti yang cukup. Bermakna sekiranya darah itu tidak sempurna dan juga sekiranya kuantiti yang jantung hantar melalui salur darah ke zakar lelaki tidak cukup, maka dengan sendirinya zakar lelaki tidak mengalami ketegangan maksimal. Dari pengalaman saya mengurut lelaki, tenaga batin lelaki, zakar ada yang dikenali sebagai mati pucuk, iaitu tidak menegang sama sekali. Ada yang menegang sebanyak 30%, ada yang menegang 50%, ada yang menegang 70%. Apa yang kita kenaki ialah ketegangan 100%. Ketegangan 100% dapat tercapai sekiranya jantung menghantar darah yang sempurna melalui salur darah dengan kuantiti yang cukup ke zakar kita. Di asasnya ialah amalan hidup kita. Adakah kita memakan makanan yang sewajarnya, dan adakah kita ada exercise seharian rutin dalam hidup kita. Jadi balik kepada lifestyle kita. Saya nak tunjuk sistem reproduksi lelaki. Daripada buah pinggang, uretra, ini ada vein, ini adalah aorta, salur darah utama. Ini adalah uretra, ini adalah gallbladder, pundi kencing. Yang ini adalah prostat. Yang ini adalah seminal vesicle, iaitu tempat memprosesnya air mani. Ini adalah vas deferens, iaitu salur yang mengeluarkan air mani daripada testis. Ini adalah buah zakar. Air mani kita disimpan di atas buah zakar yang dipanggil epididymis, dan ini adalah batang zakar. Jadi asas yang saya sebut tadi, sekiranya jantung menghantar darah yang sempurna dengan kuantiti yang cukup kepada zakar, dan sekiranya libido sistem berfungsi dengan baik, maka ketegangan maksimal akan diperoleh oleh seseorang itu. Kita ambil contoh penyakit yang biasanya dialami oleh lelaki. Kita ambil contoh misalnya kencing manis. Kenapa kencing manis ada kesan kepada ketegangan zakar? Jawapannya ialah darah orang yang mengidap penyakit kencing manis adalah tidak sempurna. Walaupun jantung menghantar dengan kuantiti yang cukup, tetapi darah tersebut telah terkesan disebabkan oleh kadar glukos dalam darah. Jadi sepatutnya kalau kita ambil bacaan glukos dalam darah tidak boleh melebihi bacaan 6. Tapi kalau bacaannya 7 ke atas, sudah membawa kesan kepada ketegangan zakar. Jadi apa yang orang kencing manis perlu buat? Dia kena kontrol, dia kena kawal kencing manis dia supaya bacaan glukos dalam darah tidak boleh melebihi bacaan 6. Balik kepada statement utama yang saya sebut tadi, orang kencing manis, darah dia telah glukos dalam darah telah tak stabil disebabkan oleh kegagalan fungsi insulin, fungsi kegagalan merembeskan insulin dengan sewajarnya kepada darah orang berkenaan. Begitu juga kalau orang yang mengidap penyakit darah tinggi,
Biasanya orang mengidap penyakit darah tinggi ini berlaku pengerasan pada salur darah. Darah pekat misalnya, kes-kes hyperdilemia, iaitu kelebihan kolesterol di dalam darah, ataupun pembuluh darah pekat. Kalau pembuluh darah itu berlaku pengerasan yang dipanggil arteriosclerosis, menyebabkan keadaan darah tidak sempurna dan dihantar dengan kuantiti yang tidak cukup ke zakar. Makanya tidak berlaku ketegangan yang maksimal kepada zakar tersebut. Begitu juga kalau penyakit jantung, IHD misalnya, ischemic heart disease ataupun CAD, cardio artery disease. Penyakit jantung kita ada 4 injak, tetapi apabila salah satu injak tersumbat, misalnya tersekat, maka balik pada statement utama saya tadi, iaitu jantung tidak mengepam darah yang sempurna walaupun kuantiti cukup, tapi darah tak sempurna. Kalau penyakit jantung, kuantitinya tidak cukup kepada zakar, itu punca zakar tidak mendegang sepenuhnya. Sebab itulah kebiasaannya mereka yang mengidap penyakit kencing manis, mereka yang mengidap penyakit darah tinggi, mereka yang mengidap penyakit jantung, kebiasaannya akan mengalami masalah erectile dysfunction ataupun zakar tidak tegang sepenuhnya. Selain daripada masalah fisiologi yang saya sebut tadi, ada juga kes-kes yang zakar tidak tegang disebabkan oleh masalah psikologi. Misalnya masalah anxiety disorder, keadaan kerisauan yang terlalu tinggi, keadaan ketidakyakinan pada diri sendiri. Ini adalah masalah psikologi. Dan kalau dari segi spiritual pula, kita tidak dapat nafikan, walaupun tidak ada alat untuk membuktikan secara saintifik, terdapat kes-kes zakar tidak tegang kerana perbuatan sihir. Misalnya digunakan batang keladi untuk melemahkan tenaga batin lelaki dengan cara merebus batang keladi. Jadi kelakian lelaki lemah ataupun lembek seperti mana batang keladi, dengan disertai dengan jampis lapas, sihir dan sebagainya. Itu adalah unsur-unsur spiritual ataupun unsur-unsur penyakit yang berkaitan dengan kerohanian. Jadi kalau yang berkaitan dengan fisiologi ialah sebalik pada statement utama saya tadi, iaitu apabila jantung tidak menghantar darah yang sempurna, darah kita kuantitinya kena perfect dari segi kandungan oksigennya, hemoglobinnya, nutriennya mesti perfect, glukosnya, mana-mana komponen tersebut tidak mempunyai kandungan yang cukup akan menyebabkan darah tersebut tidak sempurna. Kuantiti yang cukup kepada zakar juga diperlukan. Jumlah tertentu akan dihantar oleh salur darah kepada zakar kita. Sebab itu saya nak nasihatkan kepada pihak lelaki, jangan gairah untuk nak membesarkan alat kelakian kita, sebab jumlah darah yang dihantar kuantiti yang sama, tetapi kita membuat ikhtiar untuk membesar, memanjang misalnya, dengan cara menyuntik. Sesetengah lelaki menyuntik gel ke dalam zakar. Ini boleh memudaratkan, boleh menyebabkan radangan, boleh menyebabkan kesan sampingan seperti kurang sensitif ataupun tidak tegang. Balik kepada apa yang saya sebut tadi, darah yang dihantar tetap jumlah kuantiti yang sama, tetapi apabila dibuat ikhtiar untuk membesar, memanjangkan zakar, darahnya sama tapi saiznya besar, maka ketegangan zakar tersebut menurun. Dengarlah nasihat saya bahawa apa yang Tuhan beri kepada kita sudah lengkap, sempurna, dan saiz adalah bukan utama. Yang besar adalah teknik bagaimana kita bersama dengan pasangan kita. Size is not a matter, but technique is very important. Itu adalah nasihat yang saya boleh bagi berkaitan dengan
bagaimana kita nak mempunyai zakat dengan zakat yang sempurna. Terima kasih.